Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi. Okey. Dengar? Oh, tak on. Manalah saya tahu. Ha? Dekat hidung ke mulut? Mulut. Mana tahu lain tempat, lain mazhab. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Seterusnya yang saya kasih lagi saya hormati Datuk Fairul Nizam Roslan, Adun Asahan, juga Ketua Pemuda Alor Gajah. Seterusnya Tuan-tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, syakirin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kepada YB Datuk yang mesra juga panggilannya YB Alor, menjemput saya untuk datang ke Batang Melaka untuk kesekian kalinya. Kalau tak silap saya datang ke Batang Melaka ni tahun 1993. 1993. Sekarang 2023. Dah berapa tahun? Manalah 10 tahun. Lemah bona nampak gaya matematik. 30 tahun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru sampai. Saya tanya dengan YB dengan Datuk tadi. Saya tanya Datuk, kat sini ada kampung orang asli kan? Dia kata ada Ustaz. Ada 3 kampung orang asli. Tapi saya tak ingat kampung orang asli mana yang saya masuk. Zaman tu, zaman kita buat program dakwah atau program kemasyarakatan di perkampungan orang asli. Masa tu saya belajar di Institut Dakwah Islamiah Perkim Kelantan. So kami melalui Jakwa, Jabatan Kemajuan Orang Asli, mendapat kebenaran masuk untuk buat khidmat masyarakat, mengenal budaya masyarakat asli, sambil-sambil kita perkenalkan Islam. Jadi lokasi yang saya dapat ialah Batang Melaka. Bila saya tengok jadual kuliah saya bulan ni ada di Batang Melaka, saya kira dah 30 tahun dah. Terima kasih YB kerana jemput saya datang ke Batang Melaka. Tapi masa datang kampung orang asli tu, saya tak sempatlah pergi pekan, tak sempat keluar. Memang duduk dalam kampung aja. Siang baru sampai. Nampaklah beginilah keadaan Batang Melaka. Anak saya tanya, "Bah, kita nak pergi mana, bah? Nak pergi ceramah. Kat mana Batang Melaka? Kenapa tak sampai-sampai lagi?" Keluar Sembang 4 tu, masuk kanan, masuk kiri, ladang sawit. Lala sampai sini, alhamdulillah. Tak apa tuan-tuan. Apapun kehadiran saya ini, saya sangat bersyukur Allah beri peluang untuk datang jumpa dengan ibu ayah di Masjid Asyakirin Batang Melaka ini. Kalau dengan taman saya di Bandar Seri Putra, di Negeri Sembilan atau di kawasan Nilai, ada juga batang. Nama dia Batang Benar. Batang Melaka, Batang Menak, Batang Kali, Batang Berjuntai. Saya tak tahu. Udah, orang perempuan jangan nak menyampur. Ini perihal orang lelaki. Jadi tuan-tuan, kita nak bincang hari ini satu tajuk berkaitan dengan buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita biasa dengar peribahasa ni, buang yang keruh, ambil yang jernih. Tapi yang mempopularkannya ialah dalam cerita tiga Abdul. Ya, ketika
Dia nyanyi bersama dengan isteri dekat kandang kuda kan, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Keruh maksudnya apa? Keruh maksudnya sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang kurang diminati orang. Kalau orang nak mandi, orang tak mandi air keruh. Kalau orang nak minum, orang tak minum air keruh. Orang tak basuh kain dengan air keruh. Orang nak air jernih, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jernih itu benda yang jelas, benda yang terang, benda yang betul, benda yang sahih. Dalam agama Islam, Islam menitik beratkan perihal jernih. Biar terang lagi bersuluh dalam agama Islam. Tidak ada yang terselindung, tidak ada yang kabur-kabur, tidak ada yang tidak jelas. Semuanya telah dijelaskan oleh Al-Quran dan telah dijelaskan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Islam adalah agama yang jernih. Islam adalah agama yang terang. Islam adalah agama yang betul. Suluhan dalam agama Islam ini jelas, tiada yang kabur. Jadi kenapa harus orang Islam berada dalam kekaburan? Kenapa orang Islam masih memilih suasana yang keruh? Kenapa orang Islam memilih sesuatu yang tidak jelas? Sedangkan Islam suruh cari yang jelas, Islam suruh cari yang terang, Islam suruh cari yang betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama Islam. Aku sempurnakan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi Islam adalah menjadi agama pilihan yang aku redha kalian jadikannya sebagai jalan hidup. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam itu adalah agama yang dijadikan sebagai panduan hidup. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut agama, dalam bahasa Arab dipanggil din. Ad-din. Apa makna din? Din maksudnya sesuatu yang dipatuhi, sesuatu yang kita bawa diri tunduk kepadanya. Islam membawa maksud tunduk dan patuh, tunduk dan patuh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda dibekalkan dengan ayat ini, maka keseluruhan sahabat sudah faham. Sahabat faham. Turun ayat ini sahabat faham. Sahabat faham apa? Sahabat faham bahawa Islam sudah sampai penghujungnya. Maksudnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Baginda akan meninggalkan para sahabat. Ini mesej. Jadi mereka dapat mesej yang begitu, mereka mula rasa hiba, mereka mula rasa sedih, mereka rasa sudah sampai saat dan ketika mereka akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut yang lain, agama Islam telah menjadi agama yang sempurna. Jadi sebagai umat Islam, Ustaz, apa yang kami perlu buat? Kita bincang dan kita buat sedikit bekalan untuk ibu ayah jadikan sebagai pegangan. Nak bawa benda yang jernih ni, kita nak jauh-jauh letak tepi benda yang keruh. Pertama sekali, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Macam mana nak kembali kepada Al-Quran, Ustaz? Kembali kepada Al-Quran maksudnya kembali kepada ajaran yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat suci dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini turun dalam tempoh 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Keseluruhan ayat-ayat ini telah membentuk jiwa, budi pekerti, perilaku, akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Macam mana kami nak kembali pada Al-Quran, Ustaz? Okey, kita ambil 5 perkara.
kewajipan kita terhadap Al-Quran. Nak jadi umat Al-Quran, pertama sekali kita kena belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Saya yakin ramai di antara kita yang dah pandai baca Al-Quran. Dalam masa yang sama, ada juga beberapa orang yang belum pandai baca Al-Quran. Dia bukan isu belajar, bukan isu pandai tak pandai, tetapi mahu ataupun tidak. Jadi kita kena belajar membaca Al-Quran. Kita ada masjid, kita ada surau, kita ada guru, kita ada ustaz yang boleh mengajar kita, bimbing kita. Kita minta jangan pernah rasa malu untuk belajar membaca Al-Quran. Umur saya dah 60, tak apa. Umur dah 70, tak apa. Umur bukan penghalang untuk kita belajar. Betul atau tidak? Mana boleh berhenti belajar? Nabi sebut, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Dah simpan dekat liang lahat. Ada lagi imam duduk dekat tepi kubur baca talqin. Ajar dia apa nak jawab kalau malaikat datang. Betul kan? Belajar lagi tu. Dia bagi tahu Muhammad bin sekian. Akan datang malaikat, 2 orang malaikat. Jangan pernah engkau gentar, jangan pernah engkau gundah gulana. Kedua-dua malaikat itu adalah makhluk Allah. Kedua-dua mereka akan tanya engkau soalan. Apa soalan dia? Siapa Tuhan engkau? Jawablah dengan tetap, dengan kukuh. Kan masih diajar, betul kan? Jadi kita kena belajar daripada buayan sampai ke liang lahat. Di pertengahan itu sepanjang usia kita tu tidak boleh ada kelompongan. Jangan ada ruang-ruang kosong yang tertinggal kita tak belajar. Jadi belajar Al-Quran tidak boleh dijadikan umur sebagai alasan kenapa kita tak belajar. Ataupun dulu kita dah belajar, kita dah khatam. Tak, itu dulu punya cerita. Quran ini adalah lautan. Belajar tuan-tuan. Saya belajar Al-Quran. Saya masuk Islam 1990. Saya banyak kali saya dah cerita. Saya berharap cerita ni jadi motivasi untuk ibu ayah dan juga yang mendengar di luar sana. Saya belajar Quran masa umur saya 18 tahun. Saya belajar Quran daripada budak umur 7 ke 8 tahun. Kenapa pula belajar daripada orang budak umur 7-8 tahun tak pergi belajar dengan orang yang lebih tua? Saya dah pergi masjid. Imam kat masjid kata dia baca boleh, mengajar tak boleh. Maksudnya dia kata dia tak tahu mengajar. Saya baca boleh, mengajar tak boleh. Sebab masa tu bila saya masuk Islam, saya solat dekat masjid, dialah yang membaca, dialah yang membimbing dalam solat. Kadang dia baca surah panjang-panjang. Saya kata, dialah orang yang paling layak boleh ajar saya baca Al-Quran. Bila tanya kat imam tu kata, minta maaf, saya baca boleh, mengajar tak boleh. Maksudnya tak pandai mengajar. Habis kalau imam tak pandai mengajar, siapa yang boleh mengajar saya Quran? Imam kata, cuba pergi kat kampung, hujung kampung kita ada surau. Kat surau tu ada imam surau tu buka kelas mengaji. Pergi mengaji dengan dia. Saya berkayuh basikal pergi kat surau tu, hampir 1 kilometer sampai kat rumah. Sampai dekat surau hujung kampung, jumpa imam masjid surau tu. Bagi tahu dekat imam tu, imam, saya dah masuk Islam, saya nak baca belajar Al-Quran. Imam dekat masjid besar kata, imam kat sini ada buka kelas mengaji. Boleh tak kalau saya nak belajar mengaji dengan imam? Imam tu tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Saya pun tak tahu dia duduk tengok apa. Ujungnya dia kata, minta maaf saya tak boleh mengajar. Kenapa Imam? Sebab anak murid saya dah ramai. Saya seorang aja takkan tak boleh terima. Kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Saya duduk aja. Dia kata tak boleh. Sampai kesudah dia tak setuju untuk saya jadi anak murid dia. So sedihlah saya pergi masjid, orang tak nak mengajar. Pergi kampung, surau, orang tak nak mengajar. Orang sana tak nak, semua tak nak. Saya tak tahu apa lagi hikmah Tuhan dalam dalam perkara ni. Satu petang, saya duduk di beranda rumah mak saya, ada budak umur 8 tahun balik mengaji. Saya tak tahu dia balik mengaji, tapi saya nampaklah dia ada kepit benda dekat celah ketiak dia tu. Dia bawa, nampak berbungkus. Saya tanya, adik pergi mana ni? Balik rumah bang. Dari mana? Mengaji.
Mengaji. Dia kata masjid jauh, surau jauh. Kau mengaji kat mana? Dia kata saya mengaji dengan Haji Wahab. Haji Wahab. Macam mana aku tak tahu Haji Wahab ada buka kelas mengaji? Saya kata tak apalah. Dah habis ke baca Quran? Sikit lagi nak habis bang. Saya kata ini peluang. Saya pergi dekat budak tu. Saya pegang dia, sesudah dia duduk sebelah saya kata, adik abang nak minta tolong. Dia kata, tolong apa bang? Boleh tak ajar abang mengaji? Dia terkejut. Dia kata, abang dah besar macam ni tak pandai mengaji ke? Saya nampak budak tu kecil. Betul dia, abang tak tahu mengaji, abang ni memang tak pandai mengaji, abang ni baru masuk Islam, tak percaya tanyalah mak. Masa tu satu kampung tahu saya dah masuk Islam. Dia kata macam ni lah bang. Tapi saya tanya dekat dia, abang tak pernah nampak pun kau lalu sini, macam mana hari ni kau lalu sini? Saya nak ikut shortcut, ikut jalan pintas nak pergi main bola, petang ni dia main bola. Saya tanya mak saya dulu bang. Saya tak boleh nak ajar abang, saya tanya mak dulu. Kita tanyalah mak awak. Dia pun tanya mak dia. Besok saya tunggu dekat tempat yang sama. Dia balik daripada tanya mak dia tu. Hari petang yang sama balik mengaji, dia tanya mak dia. Dia balik. Saya panggil, macam mana dik? Mak saya kata boleh bang. Dia kata alhamdulillah, terima kasih dik. Mulai hari itu, dia mengajar saya baca Quran, baca Muqaddam. Sebab dia bagi tahu, dia kata disebabkan abang tak pandai baca Quran, abang kena belajar Muqaddam dulu. Muqaddam lah dik. Saya beli Muqaddam. Setiap hari dia balik mengaji daripada rumah Haji Wahab, dia akan singgah ajar saya mengaji pula. Setiap hari dia mengajar saya setengah jam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad, tak adalah dia tak mengaji, saya pun tak mengaji. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari dia akan mengajar saya setengah jam. Setengah jam dia mengajar, saya akan ulang kaji 3 jam. Besok datang tukar muka surat. Besok datang tukar muka surat. Setiap hari. 3 bulan saya dah masuk Quran dah. Tak sampai 3 bulan saya dah masuk Quran dah. Saya boleh baca Quran dah. Kalau nak kira malu, saya umur 18, budak tu umur 8 tahun. Beringus lagi budak tu. Serius cakap tuan-tuan. Dia mengajar saya mengaji. Kan musim-musim hujan macam ni kan, budak-budak senang kena sesama main hujan bagai. Dia mengajar mengaji, an, in, un, ban, bin, bun. Dia sedut hidung dia, sedut. Kadang hidung ni tak hidung. Kadang hingus dia keluar masuk. Keluar masuk balik. Saya kata, kesian tengok tok guru saya ni. Tapi macam mana? Dia yang sudi mengajar. Imam yang tak beringus tak nak mengajar pula. Saya nak buat macam mana? Saya nak tengok ingus dia ke tengok ada mengajar? Dia mengajar 3 bulan dah boleh baca Quran. Kalau saya nak malu, saya nak segan, saya tak mengaji. Sebab itu sampai hari ini, kalau kita rasa malu, kalau kita rasa segan, kalau kita takkan ke mana-mana gitu tuan-tuan. Umat ini tak akan berubah. Kita sendiri tak akan berubah. Korea kita tak akan berubah. Masyarakat kita tak akan berganjak. Sebab kita duduk dalam comfort zone. Kita duduk dalam satu suasana kita rasa dah ada segala-galanya. Padahal kita belum cukup lagi Quran. Jadi kena belajar membaca Quran. Sebab itu Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kita nak lihat Masjid Asy-Syakirin Semarang. Saya yakin di bawah pimpinan Datuk Fairul akan bantu. Dan tadi pun Datuk dah bising dengan saya, Ustaz, saya nak tarik lagi ni ke tempat lain pula. Boleh, insya-Allah, benda baik kita support, kita tolong. Kata apa lagi nak buat Ustaz? Membimbing masyarakat, bagi masyarakat ilmu pengetahuan. Itu kepuasan. Kepuasan beliau saya sangat-sangat setuju. Jadi semarakkan surau dan masjid dengan ilmu pengetahuan. So, nak ada guru, jadilah guru. Siapa guru? Jadi kena belajar mengaji. Saya yakin mesti ada sekolah-sekolah agama dekat sini. Mesti ada ustaz-ustaz yang pandai mengaji. Jadi boleh libatkan mereka juga untuk membantu masyarakat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Selalu orang tanya dekat saya, Ustaz, lepas tu budak tu jadi apa?
Orang nak tahu budak tu jadi apa. Yang mengajar saya. Yang mengajar saya tu jadi apa? Dia jadi software engineer. Jadi kaya tuan-tuan. Alhamdulillah. Baru ni dia beli rumah. Bukan barulah, dan beberapa tahun lepas dia ada jemput saya, dia beli rumah. Saya kata rumah ni cantik, berapa? Dia kata tak mahal. Saya kata berapa? 2.8 juta. Dia kata tak mahal sebab dia bisnes dah sekarang. Berkat dia ajar saya Quran, dia jadi orang besar. Dia ada keikhlasan. Cuma hujungnya saya fikir balik, kenapa Allah takdirkan macam tu? Takdirnya, kita kadang kita nak satu benda, Allah tak kasih. Tapi Allah ada perancangan yang lebih baik. Manusia jangan pernah tergopoh-gopoh dengan ketetapan Tuhan. Paksa sesuatu perkara yang bukan hak kita. Jadi Allah ada perancangan yang lebih baik. Jadi rupanya Allah nak beritahu melalui peristiwa saya ni yang belajar Quran ni. Allah nak beritahu, Farid, imam masjid tu bukan guru kau. Imam surau tu walaupun dia ada ramai anak murid, dia ada buka kelas mengaji, dia pun bukan guru kau. Habis guru kau siapa? Guru kau adalah budak umur 8 tahun. Kenapa ya Allah? Budak umur 8 tahun sedangkan aku 18 tahun. Allah nak beritahu, mesej ni ialah, ini saya apa yang saya faham. Saya baru masuk Islam, baru seminggu masuk Islam. Kalau mengikut hadis-hadis Nabi ni, orang yang baru masuk Islam ni dia bersih, suci. Bersih dan suci, tak ada dosa. Budak umur 8 tahun tak ada dosa, bersih. Quran, kitab Allah yang suci. Nampak tak dia punya gabungan tu? Nampak tak? Masuk Islam, masih suci. Budak umur 8 tahun suci, Quran suci. Gabungan, Tuhan punya aturan ni. Kalau betul kita dalam hidup ni tuan-tuan, Tuhan akan aturkan benda yang baik-baik untuk kita. Kita kena betul. Kalau betul, Tuhan akan atur yang betul. Itu falsafah. Jadi Allah ada takdir, Allah ada perancangan. Allah Subhanahu wa taala memegang takdir. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Kadang ada satu benda yang kita sangat suka, kita nak, tapi Allah kata bukan kau punya. Dan kalau aku bagi, aku tahu benda tu akan merosakkan kau. Allah tak bagi. Takkan kita nak berguling-guling, nak menangis, nak juga benda yang Tuhan kata tak baik untuk kau. Betul tak? Katakan semua orang nak jadi kaya. Setiap hari doa minta kaya. Semua orang jadi kaya. Kalau semua kaya, sibuk untuk shopping dekat Alur Gajah, tuan-tuan. Bila kita ni Allah tak bagi banyak benda, tak apa, syukur, terima kasih Allah. Rasa cukup tu ada, sifat qanaah itu ada. Jadi kena belajar. Yang keduanya, membaca Al-Quran. Jadi umat Nabi Muhammad kena setiap hari baca Quran. Setiap hari. Pastikan tiada hari yang kita lalui kita tak baca Quran. Kita sibuk. Apa alasan kita tuan-tuan? Sibuk apa yang sibuk dia? Tak ada ke 10 minit, 15 minit dah baca Quran? Betul tak? Kita ada masa untuk baca semua WhatsApp group, tapi kita tidak ada masa untuk membaca Al-Quran. Cari masa tuan-tuan. Al-Quran ini, iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran akan datang sebagai pemberi syafaat ketika kita bersendirian di alam barzakh. Siapa nak temankan kita dalam kubur? Anak, isteri, kawan, sahabat anda yang baik dengan kita bertepuk tampar masih hidup ni, hantar kat kubur, dia balik. Dia tak duduk dengan kita kat kubur, tuan-tuan. Nanti siapa yang akan temankan kita dalam kubur? Quran yang kita baca itulah. Dia akan jadi peneman. Kalau daripada sekarang kita baca Quran, Quran itu akan jadi peneman kita masa kita sendirian dalam kubur. Tapi kalau masa hidup ni, ditinggalkan Quran, Quran tu jadi suci dalam debu kat rumah, tuan-tuan. Tak ada endah, tuan-tuan. Agak-agaknya masa sendirian dalam kubur, Quran datanglah. Masih hidup pun kau tak pegang. Dia takkan lepas mati dalam kubur dia nak datang. Betul tak? Kita pun sama. Masa kita susah, masa kita senang, kita ingat kawan. Masa kita senang, kita ingat kawan.
Masa kita susah nanti kawan kita akan ingat kita. Itu hukum alam. Masa kau susah, kau cari kawan. Masa kau senang, kau lupa kawan. Besok dalam kubur pun hukum dia sama. Masa ada masa kau tak nak baca Quran. Masa kau susah dalam kubur, Quran tak datang. Ya. Jadi iqra'ul Quran, baca Quran. Pastikan tiada hari yang kita lalui kita tak baca Quran pada hari tersebut. Biarpun dalam hafalan surah-surah dia, biarkan hari-hari yang kita lalui ini mulut kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ni salah satu nama dia ialah nur, cahaya. Orang yang baca Quran, Allah akan bagi dia cahaya. Kubur dia akan bercahaya, hidup dia akan bercahaya. Semua laluan dia akan disuluh dengan cahaya. Al-Quran akan represent, kata orang kampung saya, dia akan hadir dalam bentuk cahaya. Satu. Keduanya, Al-Quran ini adalah nama lain bagi Quran adalah ruh. Ruh iaitu menghidupkan. Orang yang baca Quran, Allah akan hidupkan dia dengan hidupan yang lebih baik. Al-Quran itu nama dia Furqan, pembeda di antara hak dan batil. Orang yang baca Quran, Allah akan buka pintu hati dia untuk melihat mana baik, mana buruk. Kalau tak kerti baca, kalau tak baca Quran, tinggalkan Quran itu yang dia bulldoze tu. Dia tak peduli mana baik, mana buruk. Betul tak? Saya ambil contoh. Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Dia ni masuk Islam setelah mendengar 5 potong ayat Al-Quran. Umar masuk Islam setelah mendengar 5 potong ayat Al-Quran daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 5 ayat. Umar dengar, Umar masuk Islam. Setelah itu dia jadi khalifah dan sebagainya. Dan dia ada ternakan bisnes orang dulu macam itulah. Ada unta, ada kambing, ada kebun korma, ada barang-barang dagangan. Tapi Umar ada banyak kambing. Jadi pengembala dia akan pergi gembala kambing, bawa balik kambing, dan petang bila sampai dekat kandang, akan perah susu, bagi tuan dia minum. Bagi tuan dia susu. Jadi satu hari pengembala kambing ni bila balik, dia hantar kambing kat kandang, dia perah susu, dia bagi kat Umar. Umar pun minum. Umar minum. Umar bin Al-Khattab minum. Bila Umar minum, Umar rasa tak sedap perut. Tak sedap. Perut tak sedap. Tegak tak sedap. Badan rasa tak sedap. Umar panggil tuan budak yang gembala kambing. Umar panggil. Umar kata, "Mari jap. Kambing ni tadi, kau gembala kat mana?" "Gembala Umar." "Tak, ke mana?" "Oh, tadi dia termasuk kebun orang. Kambing tadi termasuk kebun orang. Dia makan pokok kayu kat kebun orang. Tapi sempatlah bawa keluar." Jadi Umar tahu hasil susu dia, susu kambing itu daripada rumput yang dimakan, pokok kayu dimakan di kebun orang. Umar masukkan jari, muntahkan balik semua susu-susu. Al-Quran bagi mesej. Bila kita baca Quran, Quran bagi mesej dalam diri kita. Sebab saya sebut, Quran akan memperlihatkan mana baik, mana buruk. Sebab itu dengan orang yang baca Quran, janganlah kita terberang. Dia nampak. Dia nampak. Jadi kena baca Quran setiap hari. Pak Long, Mak Long, jangan bagi alasan. Sibuk. Lepak kedai kopi tak sibuk. Mak Long pergi rumah kawan-kawan duk sembang. Tak sibuk. Bila baca Quran tak sempat. Kat sini macam kat Negeri 9. Kat Minas ni. Buat bondo lain ada masalah. Mak Long pun sibuk ini jam dengan grup WhatsApp. Banyaklah grup WhatsApp. Grup tak ada gigi. Kan? Grup mengaji. Macam-macam grup. Grup generasi purba. Macam-macam grup ada. Mak Long pun sibuk dengan grup. Ada sekali si ceramah, Mak Long balik copet.
Mana maklum? Awak nak cepet-cepet ni. Malam ni dia orang kata ni minyak naik harga lah ni. Dia pula dapat mesej lebih awal daripada saya tu. Punyalah up to date kata orang tu maklum ni. Maklumat semasa sampai sebab grup kumpulan-kumpulan WhatsApp tadi. Sibuk. Tak apalah, kita tak elak teknologi, tapi dalam masa yang sama jangan kita bagi alasan kita tak ada masa. Jadi baca Quran. Yang ketiga, cuba-cuba fahamlah apa yang kita baca tu. Surah Fatihah kita baca dah berapa kali, berapa tahun kita baca surah Fatihah. 7 ayat. 7 ayat ini patutnya menjadi 7 tiang. Bukan patutnya, memang 7 ayat itu adalah gambaran bagi 7 tiang utama dalam kehidupan manusia. Sebab itu Tuhan suruh ulang baca. 4 rakaat, 4 kali baca Fatihah. 17 rakaat sehari semalam saya solat. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Berapa kali dah saya baca Fatihah? 17 kali. Allah ingatkan saya balik mengenai 7 tiang agama. Beriman kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan yang memberi pembalasan. Kemudian apa? Kemudian amal saleh. Allah tunjukkan 7 tiang yang perlu wujud dalam kehidupan manusia. So 7 ayat yang kita ulang-ulang, kita faham tak? Kalau faham, Masya Allah, seronoknya solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulut yang baca surah Fatihah tu, maksud dia tu lintih ke hati. Lintih ke hati tu, ke hati sini. Lintih ke hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut baca, hati memahami apa yang dibaca. Fatihah aja pun maklum. Iya. Tapi kalau Fatihah pun kita tak faham terjemahan, letih lah tuan-tuan. Belum lagi surah-surah lain. Okey, kita baca surah Yasin. Setiap malam Jumaat kita baca. Alhamdulillah. Malam maghrib baca tak, Mam? Mana Imam? Baca mana, Mam? Baca malam semalam baca surah Yasin. Berpuluh tahun, kalau imam ni dah 50 tahun dah baca surah Yasin, tuan-tuan. Kalau kita setiap malam, setiap Jumaat, malam Jumaat kita baca Yasin, pernah tak kita terfikir, 83 ayat surah Yasin ni cerita apa sebenarnya? Surah Yasin ni cerita apa? Surah Yasin ni elok dia baca ustaz. Sebab apa? Sebab senang nak mengucap masa mati. Bacalah Yasin 1000 tahun pun, tapi kalau dengan jiran tu bergaduh, tak bertegur siapa, tak ada je dah, tuan-tuan. Banyaklah bergaduh dengan Kak Long lagi. Sebab harta pusaka mak. Agak-agak boleh mengucap, tak agak masa mati kan? Halo? Nak masing-masing duduk? Kita bab dunia ni kita bergaduh bagai kan? Ni Yasin yang kita baca ni supaya memberi kesan dalam hidup kita ni. Kita kena tak ada hutang dengan orang, barulah Yasin akan beri kesan. Tapi sebelum itu, Yasin ni apa cerita tuan-tuan dalam surah Yasin ni 83 ayat ni? Apa ada dalam surah Yasin? Kenapa Nabi suruh kita baca? Kalau tak ada mesej ataupun tak ada cerita yang hebat, tak ada perkara yang besar dalam surah Yasin, Nabi pun tak suruh kita baca. Semua Quran, seluruh Quran ada mesej penting. Tapi surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan azizir rahim. Kita baca surah Yasin. Kan? Baru ni ada orang ajak saya baca Yasin. Saya kata, ini bukan malam Jumaat, malam Rabu. Saya kata, kenapalah malam Rabu baca, tapi ni baca kat rumah lah, rumah kawan. Boleh tak ustaz datang ustaz, nak baca Yasin malam ni, nak doa sikit? Saya kata, boleh, tapi ini bukan malam Jumaat. Tak ada, saya dah hajat. Yalah, pergilah, kawan punya pasal. Sampai ke situ, kata jom baca Yasin. Tapi sebelum baca Yasin, dia bagi tahu dulu. Dia kata,
Saya ada hajat, sebab itu saya panggil kawan-kawan datang baca Yasin malam ni ke rumah saya. Dan apa hajat? Hajat dia macam ni, Ustaz. Saya ni dah tak puas hati dengan bos. Bos saya ni memang orang itu saya tak berkenan. Selalu bagi kojo banyak kat saya. Apa kena mengena kau dengan bos kau ni, aku masuk campur ni, kenapa lah Yasin bagai. Jadi nak buat macam mana? Kita nak marah ni. Nak macam mana? Baca Yasin Ustaz, kita shoot dia. Contohnya kita nak shoot apa? Bagi dia patah kaki. Jangan Ustaz. Bagi dia accident. Jangan Ustaz. Habis. Bagi dia koma. Jangan Ustaz. Habis nak minta apa? Minta dia ceret beret 3 hari 3 malam Ustaz. Boleh agak-agak tak tuan-tuan? Yasin dibaca suruh orang ceret beret. Ni tak ada kaujo tuan-tuan. Saya orang panggil baca Yasin nak bagi ceret beret orang bagai. Quran tidak diturunkan untuk ceret beretkan orang. Quran diturunkan untuk mengubah hati manusia, mengubah kehidupan manusia, mengubah masyarakat. Tuan-tuan tahu kenapa umat Islam kat negara ni berpecah belah tu? Punca tak balik Quran lah tu. Kalau orang Islam baca Quran, faham Quran, hayati Quran, takkan ada orang Melayu kat Malaysia ni berpecah. Percayalah cakap saya. Kita ni bagi macam-macam alasan untuk berpecah. Quran suruh, tuan-tuan, kalau umat Islam di negara ini bersatu, membangun bersama, makmur Malaysia ni tuan-tuan, subur Malaysia ni tuan-tuan. Iya, aman damai tuan-tuan. Allah dah bagi macam-macam kat negara kita ni. Tapi nak satukan hati-hati manusia di bawah limbungan Al-Quran, itu yang jadi masalah. Yang sana bagi baca Quran dia tafsir lain, yang sini tafsir lain. Ujungnya saya yang pakar dalam bidang tafsir, minta maaf lah saya guna perkataan pakar sebab bidang saya Quran, tafsir. Saya yang dalam bidang tafsir ni, saya pening kepala macam mana orang masing-masing boleh tafsir macam-macam. Macam tuan-tuan. Jadi kita nak kembali balik pada Al-Quran. Penghayatan Al-Quran, tengok apa yang Quran minta. Quran jelas-jelas sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai manusia, wahai orang beriman, hendaklah kalian bersatu hati, mengikat diri kamu di bawah limbungan Al-Quran, di bawah naungan la ilaha illallah. Wa'tasimu, berpegang teguh. Wa'tasimu. Tuan-tuan, bunyi apa? Ya. Baik, Masya Allah. Imam dapat mesej. Ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dia terjemahan itu dengan perkataan wa'tasimu, asal perkataan asoma. Wa'tasimu asoma. Allah nak beritahu, selagi mana kita berpegang dengan tali Allah, kita dilindungi. Selagi mana kita berpegang dengan tali Allah, maruah kita terbela. Selagi mana kita berpegang dengan tali Allah, kita akan dilihat bangsa yang termulia. Allah sembunyikan dalam perkataan wa'tasimu. Orang duk baca berpegang teguh, berpegang teguh, berpegang teguh. Tapi bila baca balik ayat tu, lihat dari sudut perkataan dia, Allah beritahu berpegang teguh dengan tali Allah. Allah akan jaga. Allah tak akan bagi orang lain hina umat ini selagi mana dia berpegang teguh di bawah satu limbungan Islam. Jadi orang Islam kenalah begitu tuan-tuan. Yang sayang, kita nak mengajak ibu ayah dekat Korea ni bersatu hati. Jaga sama-sama Korea, jaga sama-sama masjid, jaga sama-sama kesatuan hati ni tuan-tuan. Jangan pula dekat masjid pun berebut jawatan. Nak berebut, kenapa tuan-tuan? Saya rasa tak adalah kot Masjid Al-Syakiri yang berebut jawatan. Orang berebut jawatan ni kat Kuala Lumpur. Kat Batang Melaka tak ada saja tu. Kan? Kalau kat situ banyak orang berebut. Sebab kutipan satu Jumaat 30,000. Tak berebut lah orang. Satu bulan
Dia punya collection 120, ada masjid kawan saya 150 satu bulan. Masjid saya jaga dulu 7 tahun saya jadi nazir, satu bulan collection 110, 120 biasa. Tapi satu bulan masjid belanja 70,000. Ni tadi masuk masjid memerlukan 50,000 lagi untuk beli van jenazah. Kat depan tu kan, tak cukup lagi Imam. Belum cukup lagi, mana pengurusi? Tak cukup lagi. Yang tak cukup berapa? 50 lagi. Tak berganjak-ganjak 50. Dah? Saja. 50 tak. Dah saya rasa kan, tu minta dengan tabung haji, bank rakyat, hantar surat tu. Ini bagi tak dapat. Masjid, bagi tahu dia jangan bagilah van dekat masjid-masjid bandar ni. Bagi masjid kampung macam ni. Apa guna dia orang? Masjid kaya tak payah bagi, dia ada duit, suruh dia beli sendiri. Kan? Masjid yang perkampungan macam ni bagi. Tapi dia tengok juga bilangan kematian. Ni sebulan berapa orang meninggal masjid ni? Satu bulan? Tak, bincang tak bagi tu. Dia ada kawasan penduduk ramai, sebulan ada yang meninggal sampai 7-8 orang. Jadi yang tu yang kadang-kadang dia tengok pada kematian yang kerap tu kan, jadi dia guna. Tapi kalau kita ada van jenazah besok, kalau kita nak letakkan nama dia van jenazah pun sebulan sekali. Kalau bagi tahu untuk Bilal tahu bulan ni tak ada orang mati, bulan lepas pun tak ada orang mati, dah 2 bulan van tu tak jalan, bawalah van tu jalan-jalan. Start engine, bawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan, tengok orang tak kerti datang masjid kan, berhenti horn. Sebelum kau diangkut melalui ni, main ke masjid tu. InsyaAllah semoga Allah murahkan rezeki dan hasrat untuk beli van dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan begitulah, itu yang ketiga, nak faham surah yang kita baca ni, Yasin yang kita baca, Fatihah yang kita baca. Dia maklum, seronok tak? Seronok. Kalau kita boleh ada terjemahan pun tak apa, baca sikit-sikit terjemahan dia. Seronok kita apa yang Allah nak bagi tahu kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, macam mana kita nak bawa Quran ni dalam kehidupan kita. Yang mana Allah suruh, yang mana Allah tegar, macam mana nak bawa dalam kehidupan. Itu keempat. Yang kelima, bagaimana pula kita nak sampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ajaran yang dalam Quran kita nak sampai ke orang lain, nak kongsi dengan orang lain. Supaya orang lain pun dapat manfaat. Kita nak wujudkan masyarakat di Masjid Asy-Syakir ini, masyarakat yang cakna kawan-kawan yang lain. Kita je datang masjid, kawan kita ada beberapa orang yang kita kenal baik, rapat, tak datang masjid, tapi lepak minum ada. Macam mana kita nak wujudkan suasana, ajak kawan-kawan ni pula datang ke masjid. Kapet nampak, baru kapet ni. Saya jalan pun macam nak terseliu kaki saya, punyalah tebal. Kan, takut ada yang sujud tak bangun ni tuan-tuan. Sujud. Bangun. Dia rasa nikmat. Aircon pun ada. Aircon baru pasang. Ya. Orang kita mari, kapet nipis dia marah. Apa ni sujud terasa lantai. Tukar kapet dah. Kenapa tak masjid? Masjid panas, tak ada. Dah pasang aircon. Sekarang apa alasan pula nak bagi? Dulu kata kapet, lepas tu kata aircon. Semua dah ada. Sekarang apa alasan tak nak datang? Apa alasan tak nak datang? Jadi kalau tak nak datang pun tak datang juga lah. Jadi kita jangan berputus asa, kita cuba ajak dia orang ni. Baik. So itu tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Yang keenam, kalau saya nak tambah satu lagi, hafal. Belajar menghafal surah-surah pendek, ayat-ayat pendek, hafal. Kita kadang-kadang kita kena jadi imam tuan-tuan, betul tak? Kalau paling tidak pun dekat rumah. Ini dari mula kahwin sampai dah pencen. Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Inna a'tayna. Itu je lah pusing. Sampai satu tahap Kak Jah tak nak dah jadi imam Abang Mat. Sebab Abang Mat mula dia kahwin sampai sekarang, inna a'tayna qul wallahu ahad. Kadang Abang Mat kata, Jah, jom solat berjemaah dengan abang.
Abang solatlah dulu. Awak ni pahala besar ni. Kenapa awak tak nak kajar, tak nak panjangkan cerita, takut abang mak peletih. Dia pun yalah cuma solat. Allahu Akbar. Lepas Fatihah abang mak baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kajar dalam hati kata, aku dah agak dah. Ceritanya tuan-tuan, lepas datang ceramah saya, tengok Ustaz Farid tu dia masuk Islam, boleh hafal Quran, dia boleh baca Quran elok. Abang patut malu abang lahir besar sebagai orang Islam. Abang rasa tercabar. Abang kata, awak jangan memandang saya rendah. Seminggu kemudian, Abang Mat panggil Kak Jah. Maghrib ni. Jah, ya bang. Cepat siap-siap solat maghrib berjemaah dengan abang. Abang solatlah dulu. Jangan macam-macam je. Jom solat jemaah dengan abang. Cepat. Surah baru nak keluar. Kak Jah kata, surah baru? Wah, ada surah baru nak keluar. Kak Jah pun tak tahu nak buat apa. Nak happy ke? Tak apa, surah baru nak keluar. Cepat Jah. Ya, cepat Jah. Kak Jah pun siap-siap solat maghrib. Dah betas sejadah semua. Abang mak pun nak jadi imam lah. Abang mak kata, Stau. Imam seorang aja pun. Kau setau lama kenapa? Tapi sebelum takbir dia pesan, surah baru je, jaga. Yelah Kak Jah kata ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah kan? Waladdallin. Amin. Surah baru nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ingatkan panjang. Rupanya surah penutup majlis. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Sampai dekat wa 'amilus solihat, dia diam. Abang Mat lah diam. Sebab apa dia diam? Lupa. Ada yang kata lupa, ada yang kata tak ingat. Tapi sama je lupa dengan tak ingat. Rupa-rupanya Abang Mat diam sebab dia confused. Kata sabil haq dulu, kata sabil haq. Sabil haq, sabil haq. Qul huwallahu ahad. Tak jadi juga surah wal 'asr. Selesai sembahyang, Kak Jah tanya, mana surah baru? Jangan banyak cakap, saya baca dulu surah. Tak nak kalah. Tak nak kalah. Jadi hafal surah ni. Pendek-pendek, surah pendek-pendek pun tak apa. Allahu Akbar. Kadang kita ngapal Quran ni, kita hafal surah-surah pun kita boleh tukar-tukar. Ramai tuan-tuan? Ya. Dia ada satu masjid, ada satu surau ni. Jawatan kuasa dia selalu komen imam. Ada seorang jawatan kuasa masjid surau ni. Dia memang dia kata sebenarnya imam tu sebut bot tak betul. Sepatutnya walau dia begitu. Imam tu sebut hari ni sebut tak betul. Kalau sebut dia terjadi komen imam. Tapi dia komen dengan geng-geng dia. Satu hari imam tak datang. Bila imam tak datang dia ada. Agak-agaknya siapa yang patut ditolak jadi imam? Dia lah. Sebab nampak pandai sangat. Bot lah, dia orang tolak jadi imam. Berpeluh dia tuan-tuan. Kau ingat jadi imam senang. Berpeluh dia jadi imam. Dia apa jadi imam? Baca surah Kafirun. Dekat pertama baca surah Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana balik tak jumpa jalan keluar. Makmum ni kejap dah jadi sengit sini.
Dah letih, bila nak keluar ni? Ada yang menjerit. Lakum dinukum wali yadin. Lakum dinukum wali yadin. Abang tahu perlu tak perlu jadi imam? Dodlah, tolah, kolang, kau nak komen. Sebab itu kadang saya pesan imam baca surah yang simple aja. Yang mana imam rasa confident itu imam baca. Kat masjid negara sekali. Dulu masa mula-mula orang masjid negara. Dah masjid dah, nama masjid negara. Tapi subuh adalah 7 orang, 8 orang. Masa mula-mula dulu. Kawasan tu tak ada penduduk. Jadi masjid bincang macam mana kita nak ramaikan jemaah. Baik. Dicadangkan supaya lepas subuh bagi sarapan. Sarapan dia senang aja. Nasi lemak, TO. Ramai datang. Taklah ramai tu macam Jumaat. Tak, tapi tambahlah 1-2 sop. Tapi dalam ramai tu banyak makpit. Budak-budak ganjar. Dia malam tak tidur. Subuh pergi masjid. Mata merah. Nasi lemak punya pasal. Sebab dia orang cerita kalau mak isyak pit ni dia lapar. Kuat lapar kuat makan. Azan dah. Pergi solat subuh. Sebab nasi lemak punya pasal. Sekali kat masjid. Ni cerita betul. Satu subuh pagi Jumaat. Biasa pagi Jumaat baca surah sejadah dengan surah Al-Insan. Betul kan? Jadi imam besar tak datang, imam 2 pun tak datang. Yang ada adalah Bilal. Bilal kerja dia memang kena backup imam. Imam tak datang. Jadi Bilal naik jadi imam. Dah kalau Bilal tak lancar surah As-Sajadah, tak payahlah baca. Baca surah lah, surah-surah mana yang senang sudah. Tak, dia pun tak nak kalah. Bilal ni mana boleh kalah. Dia pun baca surah Sajadah tuan-tuan. Baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Baca sampai dekat ayat bawah muka surat yang sama dulu. Qul yatawaffakum sampai dekat ayat tu. Bilal ni. Sangkut. Dia tak ingat apa qul yatawaffa. Madpid pun masuk dalam sop. Dia tak berapa stabil ni. Asal imam ni kul lama ni. Imam pun qul yatawaffa, diingatkan imam tu tak ingat. Dia potong sama. Qul huwallahu ahad. Dia asal bunyi qul, dia tolong siapa? Qul huwallahu ahad. Kesian imam begitu tuan-tuan. Terpaksa sangat menghadap geng-geng makmum. Ini cerita. Itulah dia. Bukan senang jadi imam. Jadi sebab itu saya galakkan orang kita menghafal. Hafal Al-Quran ini dia akan beri, Quran akan beri syafaat. Quran akan menenangkan jiwa. Quran akan melapangkan hati. Quran akan memberi kesihatan pada minda. Bila kita hafal, kita kena ulang kaji. Bila hafal, otak kita kerja. Dia akan kerja. Sehat kita besok. Otak kita ni dia bekerja ni nak menghafal, nak ulang kaji, nak ingat ni. Sebab itu galakkan menghafal. Walaupun tak panjang surah-surah pendek pun tak apa. Jadi kembali balik kepada Al-Quran. Dalam proses kita nak buang yang keruh. Nak buang yang keruh, kita kena tahu mana satu jernih. Betul kan? Baik. Yang keduanya ialah menghayati sunnah Nabi SAW. Macam mana tu? Kita kena kenal Nabi. Kewajipan saya terhadap Nabi, pertama sekali saya kena tahu sejarah Nabi SAW. Keduanya, saya kena mencintai Nabi Muhammad SAW, mengatasi segala sesuatu. Yang keempat, lepas cinta saya mesti jadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan. Yang keempat, saya kena banyak memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, jangan pernah menyakiti mana-mana sunnah Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW. Yang keenam,
sampaikan sunnah Nabi kepada orang lain. So yang keenam, tadi pun yang keenam. Saya nak beritahu umat Nabi Muhammad SAW umat risalah. Apa maksud umat risalah? Umat yang kena berdakwah. Sedikit pun tak. Sikit-sikit pun tak. Balighu anni walau ayat, Nabi sebut. Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Pertama sekali kenal Nabi, sirah Nabi. Kita tahu masjid ada kuliah, akan buat cerita penceritaan Nabi. Datang, belajar. Kalau tak sempat, beli buku, cari buku. Kalau tak juga, kita boleh download kisah-kisah Nabi, tapi yang berautoriti. Boleh baca dalam handphone. Ya. Yang keduanya, cintai Nabi, kasih Nabi, cinta. Kita kena ada rasa rindu pada Nabi SAW. Ya Allah, boleh tak agaknya kita jumpa Nabi? Ya Allah, agak-agaknya bawa tak kita jumpa Nabi? Dapat tak jumpa Nabi? Insan agung ni, ya Allah, rindu sangat-sangat kalau boleh dapat jumpa Nabi. Pernah tak hati ni merindui Nabi SAW? Dan yang kedua, yang ketiga, mengikut sunnah Nabi SAW. Makan, minum, tidur. Kita makan, kita tidur, kita bangun, kita masuk bilik air, kita naik kenderaan. Macam mana saya nak masukkan sunnah-sunnah Nabi dalam tu? Bangun pagi. Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Duduk dulu, luruskan kaki, betulkan sikit badan, relax dulu. Baca doa tu bagi kita relax. Lepas tu baru kita melangkah turun. Berapa ramai yang bangun-bangun terus berdiri gebah jatuh sebab darah tak stabil. Kita daripada tidur, kita bangun, duduk dulu Pak Long. Duduk dulu baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tenang, baru darah tu dah betul, baru kita bangun jalan. Berapa ramai yang jatuh? Kadang dia terkejut-kejut, bangun kejap masuk bilik air. Itu yang jadi gebah pula, kena stroke dan sebagainya. Terkejut, tak boleh. Kalau kita bangun, doktor suruh kita duduk. Sunnah Nabi itu. Masuk toilet, kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya. Kemudian tengok muka kat cermin. Alhamdulillahilladzi Allahumma hassin khalqi, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Tengok muka kat cermin. Wahai Tuhan, elokkanlah peribadi aku seperti mana Engkau elokkan rupa paras aku. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadikan elokkanlah akhlak aku ni ya Allah. Ya, kadang rupa elok tapi akhlak pula hodoh. Betul kan? Rupa elok macam manusia tapi Allahu Akbar. Langgar budak matilah, budak autism dibunuhlah. Cerita apa ni tuan-tuan? Kita nak ke mana sebenarnya ni? Betul tak? Mana akhlak kita? Akhlak kita sesama manusia, akhlak kita dengan alam, dengan pokok, kayu, dengan binatang, dengan jalan. Semua ini perlukan kepada akhlak. Ya, orang Islam. Saya pergi haji tahun 2018 dengan arwah isteri saya. Saya tengok orang Jepun datang buat haji, dia kutip sampah dekat Arafah. Orang buang dia kutip, dia buat plastik, dia kutip. Petang dia tak duduk diam, dia kutip. Melontarkan malam, dia kutip sampah. Sampai kat Masjidil Haram pun dia kutip. Tengok ada sampah, dia bawa plastik dalam beg dia, dia keluarkan beg tu, dia kutip ambil sampah masuk. Budaya, dia diajar. Nampak kan? Jadi dia akan watak tu akan melekat. Sebab saya tengok dekat Jepun, tahun pertama, tahun kedua budak sekolah rendah, tahun 1, tahun 2 dia ajar budak-budak ni adab. Macam mana nak jaga sekolah? Budak basuh sendiri bilik air, budak basuh sendiri toilet. Ya, budak basuh sendiri bilik-bilik kuliah mereka. Bilik darjah mereka, sapu, lantai semua dia ajar supaya rasa sayang, jaga pokok supaya rasa sayang apa yang kita ada. Ya. Ini budaya kan. Macam mana kita nak terapkan? Jadi sebab itu Nabi SAW ajar akhlak ni. Yang keempat, memperbanyakkan selawat Nabi. Yang kelima, jangan pernah sakiti mana-mana sunnah Nabi. Ni apa ni berjambang-jambang, berjago-jago ni macam kambing. Jangan. Kau tak boleh simpan tak apa. Orang pakai serban, orang pakai jubah ke pulang. Hak masing-masing. Ada orang tanya saya masalah orang bersugi. Sugi kan? Sugi. Kain sugi. Kawan-kawan kita yang ada yang bersugi, suka sugi.
Ada orang tanya saya soalan, Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai orang pakai kayu gosok gigi ni? Saya kata sunnah, Nabi pun sebut, laula ana syuqqa ala ummati la-amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau aku tidak rasa beban kata umat aku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, bukan apa Ustaz, saya rasa gelilah Ustaz. Gelilah Ustaz. Saya tak pasal kau geli. Yalah gigi syugi tiba-tiba gosok dia, tanya gigi dengan kayu masuk kat kocek, masa dia sujud jatuh pula atas jadah. Saya tanya dengan dia balik. Gigi itu gigi siapa? Gigi dia. Sugi siapa? Sugi dia. Yang awak geli kenapa? Tak ada. Lainlah kalau dia buat sugi tu nak sugi kita kan. Sugi dia, gigi dia. Sunnah Nabi. Tuan-tuan, ada Tok Batin. Tok Batin tu, dia masuk Islam. Saya ajak dia makan dalam talam. Sunnah makan talam. Pergi kampung asli tu buat program ni. Bukan sini, tempat lain. Dekat Selangor, kampung asli. Makan dalam talam. Saya beritahu Tok Batin kalau malam nanti senang datanglah. Dia tak Islam masa tu. Ayolah dia kata. Dia pun datang. Datang malam tu datang. Tok Batin, jom kita makan sama-sama. Kita masak lah. Budak-budak gotong royong masak, makan. Makan dalam, saya ajak dia duduk sebelah saya, makan dengan saya. Dia segan ya Rabbi, dia tak nak ulur tangan dia. Kita ambil air, tolong basuh tangan dulu. Tok Batin, jomlah makan. Saya tak biasa makan macam ni. Tak apa, mainlah makan sama-sama. Masa makan tu, kita ambilkan lauk. Tok Batin makan lauk ni. Ambilkan itu bagi dia, bagi air minum. Menangis dia tuan-tuan. Dia kata tak pernah orang layan kami macam ni. Menangis, besok datang masuk Islam. Iya. Kalau ada orang, kebanyakan orang bagi nasi bungkus balik. Sebab puncanya sunnah Nabi je tu. Boleh masuk Islam. Itu je. Dia rasa dia dihormati, dia dikasih ini sunnah Nabi, ada asbab hidayah. Apa hidayah? Ya. Kalau kita fikir, kadang-kadang kita fikir, Tok Batin, tangan, dia makan apa agaknya, dia tangkap apa agaknya, dia pegang apa agaknya. Kita dah fikir benda-benda tu banyak sangat dalas. Kita banyak sangat fikir babak pekah dia tu tak jalan. Ada seorang hamba Allah ni masuk Islam. Bersin aja, bersin. Hashim. Berlaku dekat Perancis. Seorang lelaki Afrika, Muslim Afrika ni, dia daripada Afrika. Dia pergi Perancis. Ni cerita ni, dia pergi Perancis. Naik kereta api. Dalam kereta api tu dia bersin. Hashim. Bila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Ada lelaki Perancis tanya, duduk sebelah dia tak tanya lagi, dia duduk sebelah. Bersin sekali, Alhamdulillah. Bersin kedua, Alhamdulillah. Bersin ketiga, Alhamdulillah. Jadi lelaki Perancis ni heran, kenapa dia setiap kali bersin ada benda dia sebut? Lelaki Perancis ni tanya, what did you just say just now? You cakap apa? Bila setiap kali bersin cakap apa? I said, Alhamdulillah. Thanks to my God. Terima kasih. Dia kata ini, kenapa dia buat macam tu? Sebab this is how our Prophet alaihi salam asked us to do. Dia kata ini ajaran daripada Nabi kami. Dia kaji tuan-tuan. 5 tahun lepas tu, lelaki Afrika ni pergi haji. Keluar daripada masjid, ada orang langgar bahu dia dengan sekuat-kuatnya langgar. Terlanggar, ramai kan? Terlanggar sampai terpusing. Kalau macam tu kita nak tengok sangat siapa yang langgar kita tuan-tuan. Kan? Paling tidak dapat jeling pun jadilah. Kan? Pak dia tengok. Pusing tengok. Lelaki Afrika ni bila kena langgar bahu dia pusing tengok. Siapa pula ni kan? Dia pun tengok. Kita pernah jumpa kat mana lelaki-lelaki Perancis. Yang langgar bahu dia tu lelaki Perancis yang dijumpa dalam kereta api. Dia kata kita pernah jumpa kat mana? Kita jumpa dulu dekat Perancis. Ingat lagi tak? Ingat. Tapi masa tu kita ada sembang. Lelaki Afrika ni tanya, kau Islam ke? Yalah aku Islam. Tak, kau tak Islam, takkan aku datang sini. Oh sorry, masa kita sembang tu kau Islam tak? Masa tu aku tak Islam. Masa sembang tu tak Islam. Habis aku masuk Islam sebab engkau, dia cakap. Lelaki Perancis ni kata, aku masuk Islam sebab engkau. Bila masa pula aku ajak kau masuk Islam?
Ingat tak masa kau bersin aku tanya kau soalan. Kau cakap terima kasih pada Tuhan. Aku kaji kenapa orang Islam kalau bersin sebut Alhamdulillah. Aku terbuka hati untuk masuk Islam. Bersin Alhamdulillah pun orang boleh dapat hidayah. So maksudnya apa saja amalan kita buat, jangan pernah kita rasa malu di hadapan orang. Ya. Kadang disebabkan kita mesyuarat bersama orang-orang korporat, bila kita bersin, excuse me, kau tu orang Batang Melaka. Sedar diri sikit. Tak payah nak excuse me sangatlah. Alhamdulillah. Tak boleh kuat slow pun tak apa. Alhamdulillah. Ia akan jadi asbab hidayah kepada orang lain. Kenapa kan? Sunnah Nabi ni boleh ajak orang kepada Islam. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang saya kasih sekalian. So kita nak sampaikan kepada orang lain. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, kita memperkuatkan persaudaraan kita sebagai kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kita kena pulihkan nilai-nilai persaudaraan kita ke tahap yang lebih tinggi, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkati mana-mana masyarakat, mana-mana Korea, mana-mana rumah, mana-mana kawasan apabila mereka tidak hidup dalam satu hati, tidak ada nilai-nilai persaudaraan. Kena kembali kepada nilai persaudaraan. Yang keempat, umat Islam kena bangunkan ekonomi. Orang Islam kena bersatu, orang Islam kena kuat, baru kita dapat membangunkan ekonomi secara bersepadu, yang mana ekonomi itu akan membantu balik masyarakat, membantu balik rakyat, membantu balik pada negara untuk terus membangun sistem ekonomi. Dan kita di hujung tahun ini, saya nak pesan kepada diri saya dan ibu ayah sekalian, siapa-siapa yang ada boleh kira harta dia, boleh kira simpanan dia, boleh kira emas yang dia tak pakai kat rumah tu untuk bayar zakat. 2 hari lagi bayar zakat. Siapa nak wakaf, tengok ada tanah banyak, ada bolehlah nak wakafkan 1-2 ekar, berubah wakaf untuk kita bangunkan lagi ekonomi Islam, yang mana ianya akan kembali balik kepada orang Islam, sistem dia, tuan-tuan. Jadi itu di antara 4 perkara formula saya nak pesan, saya nak sampaikan sebagai sesuatu yang boleh kita jadikan dalam hidup kita ni. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Ya, buatlah baik ayuhai rakan. Buatlah baik ayuhai rakan. Ke dalam laut kamu dicampakkan. Kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu ia bukan. Kita mesti kembali balik. Supaya kita buat baik. Jangan tunggu orang lain buat baik dulu, kita buat baik. Jangan tunggu orang buat baik baru kita nak balas baik. Kita mulakan dulu buat baik. Semoga umat ini, masyarakat di Korea Asyakirin menjadi masyarakat yang hebat. Jadi masyarakat yang dikasihi oleh Allah, menjadi masyarakat yang ada nilai. Biar di kampung halaman kita tak ramai yang sekolah tinggi pun tak apa, tapi ada nilai dan budaya, ada budi pekerti, tuan. Sebab masyarakat Islam Melayu syarat dengan budi pekerti, syarat dengan budaya, syarat dengan tata susila, syarat dengan sifat tolak ansur. Mana ada kat dunia ni satu negara yang ada pelbagai bangsa yang mentadbir mengurus negara? Mana ada, tuan-tuan, kat dunia? Tunjuk dengan saya. Tak ada. Malaysia sentiasa dicemburui oleh negara-negara lain. Saya berharap umat Islam dapat menjadi umat Islam yang memperlihatkan nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi kepada pihak yang berhormat. Boleh ya? Yang pertama, saya terima kasih kepada berhormat apa dia pun start baik ni, yang saya minta kepada berhormat sekali yang telah sama dengan baik dan terhibur lah. Kalau berhormat ni dapat selesai. Itu. Penghafalan ayat dan ayat. Saya semasa muda dulu, umur 45 tahun, masa kerja, guru dan sebagainya, saya sentiasa berada di sebuah pulau. Saya kerja di Universitas Pulau dan Jakarta, mana buat dan buat dan buat dasar. Tapi sekarang
Budak umur 74 tahun ni. Saya suruh baca Quran dan sebagainya. Sekarang penyakit yang tamai. Kaki tutup dah, gatal dah dan sebagainya. Dan sekarang ni dalam Quran apa benda kita marah dah. Dulu pas kita baca. Kita maaf sebagainya. Apakah punca dia Ustaz yang jadi? Yang kedua Ustaz. Yang kedua berkaitan kita ucap Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Rasulullah dan kita salawat Nabi SAW dan pada salawat kali ke Nabi ada 10 dan apakah yang pertama kita ucapkan kita ni adakah lebih daripada 10 pasal yang pertama kita masukkan ke Islam dan yang tiga Ustaz saya tanya Nabi SAW masa bila dah Ustaz terdetik saya ni pada akhir kena Islam dah akhir saya kena Islam dah sama Bapak Islam. Masa bila dah Ustaz terdetik untuk masuk Islam dan adakah Ustaz tempat Ustaz dulu ramai orang Islam untuk sendiri atau tidak? Macam mana terdetik? Apa akan Ustaz terdetik? Terbaiklah saya. Itulah saya. Ya, terima kasih. Pertama sekali bila Tuan Haji sebut YB yang terhandsome tu tak dapat nafi lah. Itu kita sebulan suara kita setuju. Dan permintaan itu mungkin dipertimbangkan oleh YB, oleh Adun untuk penganjuran majlis-majlis ilmu. Yang keduanya ialah berkaitan dengan kenapa sekarang ni rasa macam malas baca Al-Quran. Dia rajin malas ini, dia iman kita ni ada musim dia pasang surut. Ada musim dia pasang, dia rajin lah. Ada musim dia surut, dia jadi lemah. Jadi eloklah tu kita rasa macam ada pasang surut. Paling tidak, bila kita rasa kita surut tu, kita ada usaha untuk betulkan. Ada usaha untuk, ini apa pasal malas sangat ni. Dia ada satu kesedaran dalam diri mahu betulkan. Yang seterusnya ialah ini ujian lah bagi kita. Saya pun jangankan orang tua, saya orang muda, saya ustaz pun saya juga tidak terlepas daripada ujian rajin dan malas, rajin dan malas. Paling tidak kita jangan pernah berkompromi benda yang basic kita buat. Basic apa rutin kita setiap hari. So rutin basic itu kita tak mau kompromi. Tapi yang tambahan-tambahan itu ada kalanya pasang surut. Yang itu pun saya taklah kata boleh kompromi, tapi itu ada kalanya kita boleh mengambil masa sikit untuk pulihkan keadaan. Saya berharap kita akan dapat notification, kita akan perasan bila kita surut dan kita boleh bangkit balik. Dia kata al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan ada masa bertambah, ada masa berkurangan. Soalan kedua, selawat Nabi SAW. Betul. Setiap selawat yang kita ucap ini ada malaikat yang dihantar oleh Allah untuk kutip selawat-selawat kita ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Selawat yang orang daripada Batang Melaka ni ucap akan malaikat kutip, malaikat akan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, si fulan daripada Batang Melaka ucap selawat ke atas engkau, akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ialah berkaitan dengan bilakah terdetik ni Ustaz masuk Islam. Terdetik masuk Islam masa umur 17 tahun nak masuk Islam. Bilakah masa terdetik? Apabila saya baca kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim AS pecahkan semua berhala dalam rumah berhala, ditinggalkan satu berhala besar. Masa tu Nabi Ibrahim dibawa untuk diadili dalam rumah berhala itu. Ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, kerja engkau yang pecahkan semua berhala-berhala ni wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, tanya pada yang besar satu tu, dia ada, yang lain semua dah kena pecah, dia ada, dia boleh jawab. Sebab Nabi Ibrahim pecahkan yang kecil, ditinggalkan yang besar. Besar satu ditinggalkan, satu je yang besar, paling besar ditinggalkan. Yang kecil semua pecah. Jadi mereka tanya, kau akan pecahkan? Tak. Cuba tanya yang besar tu, dia boleh jawab. Masa yang lain semua kena pecah, dia ada. Mesti dia tahu. Dia saksi yang utama. Tanya dia. Jadi Namrud dan juga pengikut Namrud kata, mana boleh dia bercakap? Mana boleh dia melihat? Mana boleh dia mendengar? Mana boleh dia berjalan?
Nabi Ibrahim kata, dan kau tahu dia tak boleh bercakap, tak boleh berjalan, tak boleh mendengar. Kau sembah dia buat apa? Itu yang saya rasa tersentak. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Cukuplah apa yang kamu sembah selain daripada Allah. So itu detik yang paling memberi kesan dalam diri saya, yang menjadi detik saya buat keputusan untuk masuk Islam. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.